Tapi okay. Speaker kita malam ni berkali-kali dan bab tajuk ni je bila teacher memang susun dah tajuk untuk tuition sharing, teacher terus terfikir Captain Raitu, tak ada orang lain. Okay, alright, so teacher terus approach, Alhamdulillah Captain Raitu okay. So malam ni kita bongkar rahsia lah macam mana Captain Raitu walaupun dia sama je macam kita semua, seorang PG business owner yang share konten lah. Okay. Kita fokus kepada konten di media sosial. Sama juga macam Captain Raitu. Tapi macam mana Captain Raitu boleh menangani macam-macam hujahan netizen di luar sana. Apa sebenarnya rahsia yang ada pada mindset ke, skill ke, dan tu set yang Captain Raitu ada akan dibongkarkan malam ni. Okay. So tanpa berlengah masa lagi, teacher dengan hormatnya mempersilakan kita punya speaker, One Star Founder Master Dealer, Captain Raitu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada MC yang hebat dan dahsyat dan jelita. Yang kita hormati leader keluarga Emas SJ, Tuan Syarif Jamil, Posta Ruby, okay. Dan barisan leader council case, FMD, MD dan semua bakal-bakal FMD. Okay, saya doakan semua bakal-bakal FMD lah. Sebab apa? Case target kita nak ada 100 FMD. So 100 tu, jom kita tengok berapa orang malam ni. Okay, so 25 orang yang terawal ni, insyaAllah anda adalah bakal FMD dalam case. So dah makan dekat situ, berapa persen? 25%. So ada dekat sini kan? Amin. Okay. Okay, so tahniah kepada bakal-bakal FMD sekalian. Masuk kelas tambahan, tak ada siapa paksa pun. So kelas ni adalah kita nak buat sharing lah among FMD yang ada proven result. So kami diamanahkan untuk sharing apa yang buat. Sekejap nanti teacher tolong mute lah. Okay, macam Datuk Wira bagi tahu, kalau bara api ni kita letak jauh-jauh, kan? Letak jauh-jauh dia akan terpadam. Bara api dia dah ada spark. Seorang dealer tu kalau dia dah ada spark, kita kena jaga-jaga dan kita kena sentiasa bawa dia masuk ke dalam circle. So bila dia duduk sekali dia terbakar. Dia akan dapat banyak ilmu, banyak sharing, banyak dia akan jumpa big why dia, kan, kenapa dia kena buat business politik tu, dia akan jumpa semasa bergaul ni lah. Okay. So case target 100 FMD 2024 dan juga 100,000 empire. 5 star, 100,000 empire. So sama-sama kita berusaha keras ke arah tu sebelum habis financial 2024. Sebelum masuk ya. Okey, tajuk teacher bagi kali ni, saya tengok tajuk pun takut dah. Apa teacher ni letak Terminator mode ni? Tajuk dia Terminator mode ni, teacher bagi tahu, okey Cap, tolong ni lah, tolong bagi tahu macam mana nak handle rejection atau netizen, kan, macam mana nak handle rejection dan ambil tu sebagai batu loncatan kita. Okey. Alright, so saya akan bagi tahulah kenapa rejection ataupun komen-komen daripada haters ni bagus sebenarnya. Kan. Sebelum tu kita kena set mental kita dulu. Set mental kita dulu, dia akan jadi bagus lah. Kan, kalau mental kita dah ready, kena komen ni, oh kita akan suka lagi. Kita akan rasa bersyukur lah orang komen menaikkan engagement kita. Kita tak payah nak susah-susah buat TikTok promote apa semua, bazir duit tu. Kalau buat TikTok promote semua kan, tak perlu. Kan, cuma gunakan skill saya sekali-sekala, gunakan isu-isu semasa, isu-isu yang berlaku, apa masalah di dalam masyarakat ni, supaya kita dapat engagement. Engagement tak kira lah dia ketik, dia kutuk kita ke apa ke, itu TikTok anggap sebagai engagement. Dia akan push video kita kepada lebih ramai orang lah. So saya punya target untuk follower je. Follower dulu. Follower naik. So setiap kali video, 2-3 video yang kontroversi, lepas tu masukkan 2-3 video yang emas, yang hard sell pula. 2-3 video yang nak tarik follower dan 2-3 video yang nak hard sell.
So nampak tak situ? Game dia dekat situ. Lagi banyak follower, contohnya 100,000 follower. Once kita buat satu video menjual, dia akan pergi dekat 100,000 orang ni. Kalau kita ada 1,000 saja, so dia akan pergi kepada 1,000 je. Tambah-tambah pula yang 1,000 ni pula tak support kita, tak sambut konten kita, lagilah susah nak pergi ke stranger. Sebab tu pentingnya kita duduk sama-sama. Kita duduk sama-sama dalam grup apa? Kalau dalam TikTok, dalam grup case TikTok. Kalau nak buat IG, duduk dalam case IG. Sama-sama dalam tu kita bantu. Bukan saya suruh setiap komen tu kita nak kena, kalau boleh cantiklah, tapi sebelum kita sharekan komen kita punya video tu, kita like dulu kawan-kawan punya komen dulu, kawan-kawan bantu tolak konten kawan-kawan kita ke FYP. Faham tak? Sebab tu dia kena duduk sekali tau. Kalau tuan-puan boleh buat sorang-sorang, jalan sorang-sorang, buat TikTok, kemudian post sorang-sorang, tak bagi tahu dalam grup. Tapi keras hidup ni akan menjadi keras. TikTok konten tu kena betul-betul powerful lah baru boleh. Apa kata kita ramai-ramai push konten kawan-kawan, so saling kita leverage kekuatan kita ada dalam grup tu berapa, 50 orang, 100 orang, leverage. Kan? Okay, so itu introduction apa yang saya akan buat tu lah. Okay, hari ini perkongsian santai je, lebih kepada soal jawab, ataupun saya akan bagi sikit lah motivasi lah. Kan, motivasi tuan-tuan kena tahu kenapa kena buat konten ni. Nak bagi ada satu motivasi ataupun nak bagi semangat dekat tuan-puan. Kalau ada ilmu ni, tuan-puan mesti semangat nak buat konten. Jangan harap Factor Raitu bagi semangat baru nak buat. Kalau Factor Raitu cuti je lah. Kan susah tu. So, kena ada semangat. Jangan kita ada third party dekat luar pula yang nak bagi kat kita semangat baru kita semangat. No, semangat tu mesti datang daripada diri kita. Kan, diri kita tahu, okey, aku kena selamatkan orang, aku kena buat macam ni, aku kena buat konten, nak saya buat awareness. Untuk mental ni duk tipu orang banyak sangat dah ni. Kan, business emas mana boleh leverage, mana boleh dalam bentuk digital. Emas dah adalah satu-satunya aset yang tak boleh dimanipulasi dalam bentuk fizikal. Sebab tu emas kena fizikal. Kena fizikal baru emas tu boleh berfungsi dengan baik. Tapi orang yang tak ada ilmu, oleh kerana kita lambat bagi konten, lambat buat konten, dia pergi beli dengan ketum. Bila beli dengan ketum, sekarang payment delay. Kan, bila payment delay, letih. Kecoh-kecoh sekarang ni. Hari tu saya tema dengan Datuk. Datuk gelak je sebab Datuk cakap, kita mau buyback sangat. Sebab kita ada purchase power. Berapa banyak orang nak jual pun kita boleh beli. Faham tak? Tapi peniaga yang sebelah tu, dia ajar orang beli emas masih harga rendah, jual masih harga tinggi. Bisnes dia akan ada problem bila harga emas tinggi. Dah lah orang tak membeli, company tak untung. Dan semua orang nak jual, dia tak ada duit untuk bayar balik. Kenapalah orang otak singkat pergi jadi dealer ketum metal? Kalau dia fikir ni pun tak lepas lah, tak logik lah. Kan, bisnes macam tu tak boleh sustain lama. Sebab orang membeli ikut kita. Kita cakap, okey, harga rendah, bolehlah beli. Letih lah macam tu. Nak monitor harga emas selalu kan. So tanggungjawab kita lah. Kena sedarkan orang ramai. Itu satu bab ketum metal. Yang lagi satu bab tentang orang nak buat loan apa semua tu kan. Okay, so saya akan masuk dekat situ lah. Okay, kat mana tadi? Motivasi. Okay, kita try itu cuti. Okay, alright. Sebelum kita masuk ke dalam lebih dalam lagi, saya nak tanya, cuba renung dalam-dalam apa yang memotivasikan tuan-puan buat video. Sebab sekarang ni yang tengah in sekarang ni, marketing yang in dulu ada zaman blog, kita menulis. Lepas tu ada zaman Friendster, okay? Kita pun ber-Friendster. Kemudian zaman FB, walaupun FB masih lagi relevan. Kemudian ada satu lagi platform yang TikTok, yang kita boleh reach more stranger. Okay? So bila ada satu peluang macam ni, peluang yang kita boleh reach more stranger, dalam satu video kita boleh reach sampai 1 juta orang, sampai 10,000, sampai 100,000 orang. Kenapa kita tak try? Try dulu.
Kalau dah try menjadi, kalau tak nak pulang balik. Kan nak balik kepada style lama tak apa, teruskan, tapi cuba dulu. Kan, so iaitu adalah reels marketing ataupun short video. Dia tak semestinya dekat TikTok, tapi saya akan fokus pada TikTok lah. So dia boleh jadi dekat FB Reel, IG Reel, YouTube dan sebagainya. Yang penting video pendek. Sebab AI sekarang ni, manusia dia suka scroll, dia suka santai menghabiskan masa dia dekat video. Dia bukan lagi searching, nak cari sesuatu dia search. Dia search macam dulu kan, kita search apa nama dalam YouTube. Lepas search kita dah dapat, kita keluar daripada alam AI, alam apa nama tu alam bana tu. Alam YouTube lah, alam internet lah. Aduh. Sama gelak tu apa hati pula. Okey. Tapi sekarang ni orang masuk bukan kerana dia nak search. Dia nak hiburan, dia scroll. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. 1 jam. Relax dulu lah. Lepas satu-satu. Itu masalah kita sekarang ni. Kita lost focus, kita banyak kerja kita yang terbengkalai. Tambah yang pekerja pula sambil-sambil kerja duk tengok TikTok, video-video pendek ni sampai terbengkalai kerja-kerja hakiki. Itu kita nak kena, walaupun benda tu tak bagus kepada manusia, tapi kita buat video lah. Kita buat video untuk supaya dia tak tenggelam dengan benda-benda yang tak bermanfaat tu. Dia tenggelam dengan konten kita, tak apa. Okay? So, cuba komen. Cuba komen kenapa tuan-puan kena buat video. Kenapa tuan-puan kena buat konten. Kan? Bagi masing-masing punya big why. Minggu lepas, Kak Mas dah kongsikan tentang apa tu? Dream. Okay. Saya akan bagi another angle, perspektif. Saya harap semua orang tulis daripada tadi saya cakap, harap ada tulis ya. Okay. Okay, ada tak komen lagi? Reach more people. More engagement dengan stranger. Tulis. Kenapa? Kenapa? Saya nak tahu kenapa nak buat lah. Kenapa nak buat? Apa alasan kita nak buat? Dream kita, dream. Dream. Lepas tu baru saya cerita angle saya. Kenapa saya nak buat. Okay, Cap dengar tak suara saya? Dengar kan? Ada yang Tuan Abdul Salam respon more engagement dengan stranger. Okay, Puan Fatin respon reach more people. Tuan Okay, Benjamin show the product and the plan. Puan Aisyah reach more people lah. Setakat ni tu kenapa mereka buat video. Okay. Kenapa kena buat video? Saya dah cerita dah tadi. Platform yang senang untuk reach people. Okay. Senang nak reach people. Dekat mana ikan duduk tu kita kena pergi sekarang ni. Kan. Kita jangan pergi ke Friendster. Cakap, oi, saya jual emas ni dekat Friendster. Memang tak adalah. Memang sekarang ni memang kena pergi dekat apa nama ni? Dekat ni lah. Dekat video reel lah. Yang in sekarang ni. Saya nak tahu dream. Dream. Okay. Macam ni. Cik Siti Aini beritahu nak sebarkan manfaat orang luar sana. Okey, ini salah satu yang saya suka. Okey, nak sebarkan manfaat. Nak capai pendapatan pasif, nak duduk rumah, nak ada masa. Okey, bagus. Lagi. Saya akan bagi perspektif lain. 18. Okey. Saja nak buang masa sebenarnya teacher. Slide tak ada. Kalau slide ada. Saya pening nak cakap apa lama-lama kan. So, saja nak buang masa. Ada lagi tak? Satu lagi bagi. Siapa nak komen? Komen-komen cepat. Satu lagi komen, kita move on. Nak berhenti makan gaji, penat dengan kerana birokrasi. Okey, saya akan ulas bab wanita zaman moden. Welcome to the modern slavery. Okey, ni ada sikit dalam ni. Asyik dengar pasal bisnes saja. Siapa suruh panggil saya? Kena nanti. Teacher kena. Saya akan nasihatkan teacher sekali. Ada nasihat padu ni. Progress. Siapa suruh Silakan. panggil? Lain kali jangan panggil. Saya tak pernah promo PB untuk beli emas sendiri. Okey. Saya kena, cikgu Su pun kena. Sebab apa nama, suami dia cakap saya dah badan dah naik. Bismillah. Okey, jom.
Semua ni betul. Dan saya suka jawapan Siti Aini. Dia cakap nak sebarkan manfaat kepada di luar sana. Okey, nak sebarkan manfaat tu satu benda yang mulia. Nak menambah golongan pembayar zakat. Betul, saya akan sentuh juga pasal ni. Kan. So, ilmu yang bermanfaat tu apa? Kita tahu emas elak boros. Kita tahu emas boleh sebagai insurans kekayaan. Kita tahu sebagai emas boleh menjadi boleh buat salah satu cabang pelaburan lah yang memberi untung sebanyak 10% setiap tahun. Okey, tapi kita kena ada lagi big why yang supaya ia menjadi satu jihad kepada kita. Itu yang saya buat. Sebelum saya buat video, ni perspektif saya, another angle of ilmu yang bermanfaat. Okey. Sebelum buat video tu saya niat tau. Saya niat dan saya cakap, ya Allah, aku nak selamatkan seberapa ramai orang. Okey, seberapa ramai orang, tulis tulis sebab ini akan jadi semangat dekat tuan-puan, sebab sesi malam ni adalah sesi memberi semangat untuk pergi ke Terminator Mode. Okey, ya Allah, aku nak selamatkan lebih ramai orang daripada sistem penindasan mata wang zaman sekarang. Okey. Saya bagi contoh. Kita boleh cerita dekat kawan-kawan. Sebab saya cerita kenapa saya jadi berani macam ni. Sedangkan saya dulu sangat tak suka ke depan, gugup, tak reti bercakap. Kan? Kalau orang tengok saya sekarang ni, orang gelarkan sebagai apa? Alpha male. Bukan alpha male. Sebenarnya ini adalah satu gelaran yang diberi kepada kita oleh sistem-sistem lah, diberi kepada kita untuk sengaja melemahkan semangat kita untuk tidak ke depan, untuk manusia berfungsi sebaiknya. Kalau seorang suami, dia kena berfungsi sebaiknya. Kalau sebagai seorang lelaki, dia tak pergi fight sebaiknya, sebabnya dah ada kategori cakap, oh, aku sebenarnya introvert, so aku kena duduk diam-diam. Nampak tak kategori tu? Jahat. Sangat-sangat. Introvert, extrovert tu satu categorize. Bagi saya fitnah akhir zaman lah. Dia membuatkan semua orang akan pilih, oh, aku introvert, aku kena duduk diam-diam. Teacher, dia extrovert, dia kena bercakap. Padahal semua manusia sama je. Sebab saya dulu daripada yang tak boleh bercakap. Kalau ikut kategori, saya adalah introvert dulu. Nampak tak? Dan yang terbaru ni digelar, okey, alpha male, alpha beta, alpha apa semua ni kan. Ini salah satu nak mendoktrinkan kepala kita, dan orang yang malas, orang yang tak nak keluar daripada comfort zone ni, terus dia chopkan diri dia sign mati dekat diri dia, aku adalah extrovert. Aku tak boleh buat video. Aku adalah extrovert, aku tak boleh sebar manfaat. Nampak tak? Saya nak cakap sekat-sekat. Itu saya dulu lah. Okey. Tapi kenapa saya jadi macam ni? Sebab saya ada big why untuk selamatkan masyarakat daripada keadaan penindasan sekarang. Okey, kita pergi ke contoh 1 dinar. 1 dinar tahun 1980, contoh mudah. Tahun 1980 tulis, 1 dinar bersamaan dengan RM50. 1980. Waktu tu seekor kambing bersamaan dengan RM50. Okey, dapat Kadang orang buat main-main. Kalau kita bagi contoh zaman Nabi, 1 dinar boleh beli kambing. Sekarang 1 dinar boleh beli kambing. Geng-geng quantum meter buat main-main je. Tak apa, kita tolak yang tu. Tapi kita kena ceritalah hadis Nabi tu kan. Bagus, sampaikan dari walaupun satu ayat. Kita ambil analogi yang orang mudah faham berdasarkan fakta. Okey, 1980 boleh beli seekor kambing, RM50. Okey, katakanlah ayah kita dia tak ada ilmu dulu. Ayah kita 1980 kerja kan. Dia tak ada ilmu. Dia tak beli 1 dinar. Dan dia tak beli kambing. Ayah orang lain, dia beli 1 dinar. Kan? Dan ayah orang lain juga, dia beli, orang yang ketiga, dia beli kambing. Okay? So, apa terjadi dengan ayah kita, dengan ayah kawan kita nombor 1, ayah kawan kita nombor 2? Okay, selepas 20 tahun sekarang ni. Sekarang ni, ayah kita pegang RM50 yang sama. RM50 yang sama. Tolong okey, ayah kita pegang RM50 yang sama. RM50 ayah kita sekarang ni hanya boleh beli nasi kambing 2 pinggan. Nasi Arab kambing 2 pinggan. Okey?
ayah kawan kita Fakrul katakan. Fakrul tadi ayah dia beli 1 dinar. 1 dinar ayah dia dah berharga 1,400. Ayah kawan kita yang kedua nama Zubaidi katakan. Ayah kawan yang tu beli kambing. Kambing dia dah membiak banyak dah. Kan. Ayah kita tak beli apa-apa. Katakanlah ayah kita tak apa. Ayah kita masukkan dalam ASB. 20 tahun lepas, dia tak beli kambing. Dia masuk dalam ASB sebab dia cakap emas tak bagus. Emas tak perlu. Kan. Macam ejen-ejen ASB duk condemnkan emas tu. Kan. Kap next ke apa kan. Saya nak buat video balas balik sebab banyak customer saya jawab. Duk bertanya betul ke ni cap, betul ke ni? Okey, standby. Saya lagi keluar satu video menjawab. Kat net tu. Kat net tu dia kutuk emas kau lah. Dia menangguk di air yang keruh. Ada mamat tu beli emas 2 tahun rugi, lepas tu dia menyalak dalam Facebook mamat tu, dan kat net ambil tangguk air yang keruh, cakap emas tak bagus. So, okey, ayah kita tak beli emas, tak beli dinar, tak beli kambing, dia simpan dalam ASB. Tuan-puan boleh tekan financial calculator sekarang. Kalau kita simpan dalam ASB RM50, simpan 20 tahun. Sekarang ni compounding effect dia, compounding effect dia dengan dividen saya ambil 7%. Tulis kalau kita masuk ASB 20 tahun lepas dengan purata dividen 7%, saya tak ambil 5%, saya ambil 7%. Okey. Cuba tulis dekat sini, berapa duit tu jadi? Berapa duit tu beranak? Okey. Aduh, macam termakan cili pula hati. Sebab tu cakap, jangan jemput saya. Memang akan ada yang akan terkena batang hidung nanti. Pasal loan, pasal duit, semua. Ada tak jawapan yang betul? Okey, saya beritahu. Okey, RM50 tu akan beranak menjadi RM193. Kejut tak? RM193. Berbanding kalau kita beli emas 20 tahun lepas, RM50 yang sama, hari ini emas 1 dinar tu berharga RM1,400. Sebab apa tuan-puan? Sebab apa macam ni? Sebab tu siapa tak beli emas 20 tahun lepas, hari ini dia sugul. Duit dia makin menyusut sebab zaman sekarang ni. Saya akan cerita sikit. Kenapa Puan Salwa tadi dia cakap macam tu? Kenapa apa tadi dia cakap berhenti nak makan gaji, penat dengan kerenah birokrasi. Okey Puan Salwa, kenapa penat? Kenapa wanita zaman sekarang penat? Sebab dia buat kerja yang bukan sepatut tanggungjawab dia buat. Faham tak? Zaman sekarang ni, duit susut yang saya beritahu tadi, kenapa beli emas jadi 1,400? Kenapa simpan dalam ASB 7% tau, bukan 5%. 7% dia. 7% dividen, tinggi yuk. Kenapa jadi RM193? Disebabkan mata wang kita jatuh sangat dahsyat. Nombor 2, satu mata wang jatuh. Nombor 2 adalah inflasi akibat duit diprint tanpa bersandarkan apa-apa pun. Hari-hari orang buat loan ni. Tak kira lah whatever reason you do loan, kan? You are contributing to inflation. Buka hati. Saya tahu mungkin ada yang tak setuju, tapi cuba buka hati. This is another angle of perspective. Apatah lagi kalau tuan-puan buat loan yang negatif yang memiskinkan kita. Credit card, personal loan, loan kereta, loan handphone, loan rumah, loan perabot, loan aircon, loan macam-macam segala loan. You are contributing to inflation. Itu yang jadi sugul tu, duit RM50 jadi RM193 tu. Itu yang harga emas naik kau-kau tu. Kan? Kita tak nak cerita harga emas naik 600%, nanti orang terkejut. Kita just cerita okey, dalam tempoh 20 tahun sebenarnya harga emas naik 10%. Orang kira buat kira-kira. Tapi sebenarnya tak. Harga dia naik dahsyat. Lebih dahsyat sebab mata wang pernah jatuh 50%. Tahun 1997 kalau tak salah saya. Tahun 2007 jatuh lagi mata wang 30%. Tinggi. Sebab itulah saya mempunyai tanggungjawab untuk sebarkan dekat kawan-kawan, stop pegang duit. Duit kau menyusut hari-hari ni. Kan?
duit kau menyusut hari-hari. Disebabkan duit menyusut hari-hari, disebabkan kita buat loan, beli rumah pertama, konon-konon buat rumah idaman, nak buat rumah idaman. Kesilapan tu saya buat dulu. Itu yang saya bersemangat nak bagi tahu orang. Kami beli rumah masa mula-mula kerja dulu. Konon-konon akan duduk dekat sinilah. Kita akan duduk secara bahagia, beli rumah landed, pilih pula yang landed supaya boleh buat kolam anak, petang-petang sambil duduk minum teh, tengok anak mandi kolam. Ridiculous. Ilmu tak ada masa tu. Last, ingatkan boleh duduk dekat rumah tu sampai tiupan sangkakala ataupun sampai mati. Tapi realitinya, kita takkan duduk kat situ, tuan. Berapa persen sangat orang beli rumah dia duduk sampai mati situ. Apa yang berlaku, dia kena pindah. Dia kena pecat. Ataupun dia tak suka dengan bos dia, kan? Disebabkan dia dah beli rumah situ, dia terpaksa bayar loan, dia terpaksa hadap 20 tahun. Lepas tu dapat jiran pula yang teruk, dia kena hadap 20 tahun dekat situ, 25 tahun dekat situ. Akibat kesilapan beli rumah pertama, rumah idaman. Itu jadi pada saya. Lepas tu nak jual sekarang, tak laku. Bertahun-tahun nak jual, tak boleh jual. Lepas tu sewa, tak sampai separuh depan. Cash flow bleeding, berdarah dekat situ. Nampak? Dan saya cerita benda ni dekat TikTok. Jangan buat loan, rumah pertama apa semua. Orang condemn saya. Orang condemn saya, adalah yang bercakap tu macam tak pernah buat loan. Kan? Orang yang bijak, orang yang bijak, dia belajar daripada kesilapan orang lain. Jangan buat loan. Kan? Tapi orang yang kurang cerdik ni, perkataan yang sopan sikit lah, kurang cerdik, dia akan marah kita pula. Sebab apa? Kita tak selari dengan pendapat dia. Pendapat kuno. Pendapat kuno apa? Kita ada satu template. Dulu ada satu template. Orang mak-mak kita, orang tua, okay, bila dah kerja ataupun sebelum kahwin, bila dah kerja, kau kena ada kereta. Kau kena ada rumah untuk isteri, untuk senang pergi kerja apa semua. Itu yang menjahanamkan kita sebenarnya. Dan kita beli pula kereta idaman terus, yang paling mampu kita buat loan. Loan lagi. Loan ni satu punca yang menyebabkan cash flow kita berdarah. Sebab apa? Dah boleh buat loan, mestilah kita ambil kereta yang sedap, yang cantik, yang ikut mata kita. Lepas tu dah boleh buat loan, mestilah kita ambil rumah yang paling mampu, yang paling ada kolam tepi. Nampak tak? So kita kena educate orang benda ni. Itu jadi satu big why kenapa saya buat konten. Okay? Dan saya nak sentuh sikit yang Puan Salwa tadi, dia cakap. Dia stress sekarang ni, dia stress. Perempuan zaman sekarang ni, dia didoktrinkan supaya jadi feminisme. Dia kena ada kesamarataan. Lelaki boleh kerja, perempuan pun boleh kerja. Kan? Dan disebabkan inflation, mata wang semua tu, perempuan terpaksa keluar kerja. Sepatutnya yang memburu ni lelaki. Keluar memburu, cari makan, bagi provide food for the family, provide tempat tinggal. Tapi sekarang ni tak boleh. Gaji terlalu kecil dengan kenaikan harga rumah yang mendadak. Macam mana tak naik harga rumah? Sebab orang dah buat loan hari-hari. Orang buat loan, inflasi teruk sangat. Dan permintaan kepada rumah menggila. Bila inflasi dah macam ni, naik rumah macam ni, gaji kita sini so inflasi dah macam ni. Lepas tu bila ada demand, setiap kali orang buat rumah habis, lah permintaan, so harga dia akan naik double. Orang yang gaji RM1,500 ni dah tak boleh beli rumah dah. Jadi Puan Salwa terpaksa keluar bekerja. Puan Salwa dan semua, saya percaya semua wanita dalam ni semua bekerja lah. Sebab apa? Sebab duit kita dah terlalu kecil. Gaji kita dah terlalu kecil akibat inflasi. Kenaikan harga barang tu melampau sangat. Kita terpaksa tolong suami pergi kerja. Tolong support suami bayar kereta, kita bayar rumah sambil. Sebab perempuan dia terpaksa buat benda yang bukan tanggungjawab dia. Dia bekerja. Lepas tu balik tak lagi, dia kena buat kerja rumah lagi, masak, nak kena fikir apa sebab tu perempuan stres. Perempuan dia suka benda yang teratur, rumah yang dikemas, baju-baju yang dilipat. Tapi sebab dia kerja, dia tak sempat, dia stres. Kan? Faham tak? So, tanggungjawab saya lebih kepada lelaki ni. Tanggungjawab kita sebagai seorang lelaki ni, kita kena henyak betul-betul sampai isteri kita berhenti kerja. Yang perempuan bonus kalau siapa buat bisnes public goal ni kerana nak bantu suami, alhamdulillah,
Anda punya apa nama big Y tu sangat-sangatlah mulia lah. Kan? Tapi pada yang lelaki, jangan jadi weak. Kesian dekat isteri kita. Sepatutnya isteri kita tu dia kasih sayang. Perempuan ni lembut, dia jaga anak-anak, dia didik anak-anak kita, kita bertanggungjawabkan dekat dia. Walaupun tanggungjawab kita nak kena tengok anak baca Quran apa semua tu daripada lelaki. Kan? Dia tengok rumah, dia jaga rumah tangga kita. Kan? Tapi kita terpaksa suruh dia keluar bekerja. Disebabkan pendapatan kita tak cukup. Disebabkan apa? Disebabkan oleh inflasi. Dah lah pendapatan tak cukup. Pegang duit kertas pula. Simpan duit kertas. Ni orang kebanyakan bukan geng public gold. Pendapatan tak cukup, lepas tu simpanan tak pernah ada, pegang duit kertas, inflasi, harga barang semua makin naik dan hutang keliling pinggang. Itulah big why saya kenapa saya buat konten tanpa jemu. Kadang-kadang rehat kejap tu, ada sebab dia. Saya rehat kejap, fokus sana sini, membetulkan kehidupan sikit, comeback balik. Kan? So, okay, itu big why saya. Setiap kali saya nak buat video, saya nak selamatkan semua orang supaya orang bebas hutang. Supaya dia jadi pembayar zakat. Betul tadi cakap. Supaya dia jadi pembayar zakat, dia ada simpanan emas. Okay? Kan? Bukan kata gaji dah tak cukup ni kita kena pasrah, berserah terus, tak. Ada cara lain, ada jalan keluar dia. Okey, jalan keluar dia, kita ada kerja hakiki. Kerja hakiki kita ni sistem suruh kita satu pekerjaan, satu cita-cita, satu je. Sebenarnya boleh ada cita-cita kedua, boleh ada pendapatan kedua. Apa yang kita buat ni itulah. Okey, untuk keluar daripada masalah yang kita duduk sekarang ni. Otherwise, kita akan pergi balik kepada comfort zone lama, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Sentiasa mengungut duit tak cukup. Hidup ni keras. Harga barang naik terlalu tinggi. So, kita kena buat sesuatu untuk keluar daripada tu. Itu boleh jadi salah satu big why kita. Okay. And then, okay, jom kita masuk. Ketahuilah netizen-netizen sekarang. Selepas dapat big why tu, kita carilah platform untuk buat video kan, untuk buat video. Dan sekarang ni yang macam saya beritahu tadi adalah reel lah. Reel untuk reach more people, untuk selamatkan lebih ramai orang. Kan, untuk jadi untuk bantu mereka bebas hutang tadi, jadi pembayar zakat dan ada simpanan yang kukuh untuk pergi haji. Benda-benda wajib benda-benda yang wajib, sebab orang zaman sekarang ni fikir haji hanya kena pergi lepas 60. Lepas lutut dah sakit, dah gout, dah jantung, dah nak jalan tak larat, masa tu baru boleh pergi. Tapi mentaliti tu salah. Sebab kalau kita simpan emas sebulan 100 kan, dalam masa 10 tahun kita boleh pergi haji, laki, perempuan, suami isteri, 10 tahun ni. Itu boleh jadi salah satu big why kita untuk bebas hutang, ada simpanan yang kukuh, dan pergi haji dengan dana emas kita. Ini 3 big why yang saya ketengahkan. Okey. Selepas tu, baru kita fokus kepada TikTok. Okey, kepada TikTok nak handle rejection semua ni. Kenapa saya pilih TikTok? Kan? Dan TikTok ni TikTok ni lah yang revolutionize. Macam tu lah. Tak nak pandai sebut ayat tu. Kan? Dia bawa satu pendekatan baru, menggalakkan content creator buat content dan reach kepada lebih banyak orang. Benda tu bagus dan ada tak bagus dia. Tak bagus dia, orang akan tenggelam dengan benda-benda lara. Yang bagus dia, kita boleh buat baik, amplify. Kalau dulu Facebook sangat susah kalau kita nak reach more people. Kita kena bayar. Kita kena bayar dulu. Tapi sebab TikTok ni bagus juga, sebab TikTok ni bagi exposure ataupun dia bagi ketengahkan konten kita kepada lebih ramai orang. Sebab TikTok ni lah FB Reel datang. Kalau tidak dulu FB sangat-sangat kedekut nak bagi, kena bayar. Tapi sekarang ni kita boleh percuma dengan FB Reel. So thanks to TikTok sebenarnya. Ada IG Reel, ada TikTok, ada YouTube Reel. Kalau dulu tak ada. Kan, kalau dulu FB kita perlu follower yang ramai, itu pun maksimum berapa 5,000 je. Lepas tu kita kena buat
paid marketing lah. Buat live kena bayar, buat content kena bayar, kena buat FB ad semua kan. Semua kena bayar. Tapi sekarang ni kita ada satu TikTok lah yang membantu benda ni. Okay? So TikTok ada 2 mazhab. 2 je. Dia tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. Mazhab yang pertama, kuantiti. Kuantiti. Apa yang Tuan Azim buat, apa yang Cikgu Ware buat, apa yang siapa lagi? Yang setahu saya 2 ni lah yang hardcore pakai kuantiti. Kan? Kalau buat 300, takkan satu pun tak FYP. Bila saya tengok balik konten-konten Tuan Azim, lepas tu siapa lagi? Tuan Hilmi Yaakob. Saya tengok konten ni biasa je, tapi ada yang sampai 1 juta. Kan? Dia based on quantity. Dia akan terkena juga. InsyaAllah. Allah akan bagi juga sebab takdir manusia, takdir Allah di hujung usaha kita. Kalau kita buat mesti dapat. Kalau tak buat confirm tak dapat. Dan kalau tak dapat tu confirm tak buat. Apa yang mentor cakap? Lupa pula itu. Kiranya kalau buat mesti dapat lah. InsyaAllah. Kan? So itu mazhab yang pertama, main kuantiti. Buat video biasa-biasa je. Kalau nak main kuantiti, dia kena buat video biasa-biasa saja. Sebabnya buat video biasa-biasa ni, dia boleh buat 2-3 video, kita boleh prepare. Kadang-kadang tu sampai satu shoot, satu sesi tu kita boleh shoot sampai 10 konten. Kan? Itu mazhab yang pertama, mazhab kuantiti. Tuan-puan boleh pilih mazhab kuantiti ataupun mazhab kualiti. Apa yang saya buat ni, mazhab kualiti plus kontroversi. Saya tak kata benda ni perlu ikut, kan? Setakat ni yang saya nampak dalam G100 yang kopi saya betul-betul, Tuan Mahmud Husaini dengan Dr. Nazrin, dan kalau kapten itu versi wanita, Puan Azliza. Dia MD dalam kes. Dia ada malam ni. Tolong kat tangan. Okey. So Tuan Mahmud Husaini dia follow saya betul-betul. Dia buat video bukan marah orang. Kapten itu nampak garang dalam video. Nampak garang dalam VTT, dalam TikTok. Tapi sebenarnya di luar jinak. Dia tak garang macam tu. Dia jinak. So yang dia buat, dia dapat result. Tuan Husaini kan, mula-mula dia stop buat loan SB. Dia dapat 400,000 view. Lepas tu dia cakap, boleh ni buat video macam kapten itu kan. So dia buat. Sekarang 365. Dah dekat 400. Dalam masa beberapa bulan sahaja. Dengan gain more followers. Teknik kontroversi ni, kita gain more followers. Satu lagi yang saya beritahu tadi, kuantiti. Kuantiti dia kena buat banyak. Mesti sangkutnya. Tapi kalau kontroversi kalau kontroversi ataupun kualiti ni, dia akan percentage dia nak dapat follower tu adalah tinggi lah. Dan kenapa saya dapat follower ramai? Disebabkan oleh kecaman netizen. Kecaman netizen, kalau tuan-puan tengok dalam tu, masa mula-mula saya buat video-video macam tu memang down lah. Masa mula-mula saya buat video macam tu, saya ingat lagi, amaran kepada penyimpan-penyimpan emas semua. Sekarang ni ada dealer songsang apa semua, dealer pasal konten tentang quantum meter. Mula-mula sekali saya buat. Kan? Dan lepas saya buat tu, dapat komen yang sangat teruk. Dan video saya, ada dealer kita seorang ambil, Puan Wahidah, dia ambil bubuh dekat FB reel dia. Boom! Video saya tak naik, tapi video dia naik. 400 view, 400k view. Puan Wahidah. Lepas tu dia cakap, dia minta maaf dekat saya. Cap, minta maaf lah Cap. Saya bubuh video Cap dekat saya punya FB. Lepas tu viral. Cap kena kutuk ni. Macam-macam ni. Saya rasa bersalah sebab Cap kena kutuk ni. Saya gelak. Kan? Memang saya down masa tu. Memang saya down. Saya cakap, apalah dia orang ni. Takkanlah benda yang straightforward macam ni pun tak boleh nampak. Aku nak bagi ilmu ni. Kau janganlah kecam aku. Terima kasih lah. Itu masa mula-mula tu kan. Tapi bila saya fikir balik, buat apa nak fokus pada orang yang kecam kita. Bila saya nampak orang kecam ramai, adalah 2-30. Lepas tu saya tengok like 21,000, 60,000. Cakap, takkanlah orang benci dengan aku, dia klik butang love tu. Love tu maknanya dia suka kot kan. Kenapa aku nak fokus down kepada yang haters tu?
So bila lama-lama barulah terfikir, oh disebabkan haters ni lah aku punya video dah dipromote tanpa berbayar. Dipromote tanpa berbayar. Semenjak daripada hari itu, saya memang cari video orang yang mengutuk ni. Saya memang orang cakap apa, memang minta dimaki lah. Video-video saya memang minta dimaki lah. Supaya apa? Saya dapat promote cuma. Tapi saya tak buat video macam tu semua. Saya buat 2-3 video. Lepas tu selang balik, cool down balik. Dah dapat follower banyak, saya cool down balik, saya buat video mas pula. Cuba tengok saya selang-selang kan. Ada juga yang saya selang tu. Dan saya buat konten hari tu last bulan 11. Lepas tu ada sebab-sebab yang tertentu pasal kerja semua. Dan pergi ke Hokkaido, saya stop kat sebulan. Konten saya start, follower saya start dekat 117,000. Itu je. Maintain je 117,000. Lepas tu bulan 1 baru ni, saya buat balik 4 hari bulan 1 kot. Saya post balik. Dalam masa tak sampai 15 hari, jom kita tengok berapa saya punya followers kan. 127,6. 127,000. Daripada 117 naik 127. 10,000 follower dalam masa tak sampai 15 hari. Nampak tak? Target saya nak reach more people. Dengan apa? Minta kecaman lah. Dan apa yang saya bagi, dan konten saya yang welcome to the modern slavery tu, kalau tuan-puan tengok dengan hati yang terbuka, benda tu saya cakap berdasarkan fakta tau. Fakta, saya bagi hujah hadis, Quran, Nas, semua. Fitrah manusia ni, dia hanya akan suka bila orang tu sama dengan dia, selari dengan dia. Dia dah diajar daripada kecil buat loan, kan, kerja je buat loan kereta, buat loan rumah. Sebab tu bila ada orang lain cakap jangan buat loan, kenapa? Disebabkan mata orang jatuh kau buat macam ni, bagi hujah, bagi fakta, apa semua, penjelasan zaman moden semua. Dia tak nak terima sebab benda tu tak selari dengan dia. So bila tak selari, dia akan ambil keji terus lah, kecam terus lah. Dan kecaman tu telah push video-video saya naik 1 juta, naik 400,000. Yang video latest ni naik 200,000. So itu teknik saya. Bukan teknik kontroversi tak. Teknik untuk cari follower. Target saya sekarang ni saya nak pergi ke 200,000. Bila 200,000, setiap konten yang kita buat tu, dia mudah lah. Dia akan pergi kepada followers kita dulu. Dan in fact, bila saya stop lama ni, ramai orang tanya, Cap, bila nak buat konten lagi? Cap, semua orang tu tunggu-tunggu. Disebabkan, so bila saya tengok ada orang minta, maknanya, oh, ada orang suka konten aku rupanya. Oh, manfaat aku sampai rupanya. Ingatkan tak sampai. Ingatkan kecaman je sampai. Tak. Sebenarnya manfaat tu sampai. Dan saya takkan buat video yang, kan Nabi cakap, kalau tak ada apa benda nak cakap, lebih baik diam. Daripada buat benda-benda yang lara, konten-konten yang lara ke apa ke, baik diam. Disebabkan saya buat tu, ada fact dia, ada fact. Ada fakta, ada hujah dia, ada nas dia. Itu yang saya jadi berani buat. Okay? With that, saya tunggu-tunggu Cap punya video. Sampai ada yang nak kunyah handphone, cakap, Cap, cepat sikit buat part tu. Saya nak kunyah handphone ni. Geram tunggu lama sangat. Okay. So, dapat tak? Dapat tak strategi saya? So, boleh pilih 2 strategi ni. Dan strategi yang kedua tu memerlukan mode terminator. Mode orang cakap apa? Buat tak kisahlah. Kan? Buat tak pedulilah apa yang orang cakap. Okey, aku tahu apa yang aku buat. Aku bukan cakap benda based on kita, based on kepala otak kita sendiri je. Kita cakap based on fact. Based on Quran, hadis. Nabi tak pergi buat loan lah. Kalau Nabi cakap, okey, nak kembangkan kekayaan, buat loan, invest dalam AHB. Saya buat. Tapi kenapa Nabi tak cakap itu? Ada cara dia. Nak jadi kaya. Nabi dah tunjuk dah. Okey, sahabat berniaga. Adakah Abdul Rahman bin Auf selepas dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggalkan semua harta dia dekat Mekah sebab orang kafir Quraisy dah tahan dah semua. Dah tak boleh bawa dah. Dia lari pergi sana. Sampai dekat Madinah, dia tak ada apa-apa. Dia miskin. Macam mana dia boleh jadi kaya?
Dengan buat loan SB ke? Kan? Dengan buat loan SB ke? Tak, dengan berniaga. Daripada orang yang miskin, tak ada apa, sampai je dekat Madinah, Nabi nak bagi kawan dengan dia. Sebab tu kita kawan sekufu tau. Nabi pairkan dia dengan orang yang paling kaya dekat Madinah. Lepas tu, orang yang paling kaya dekat Madinah tu, dia offer half of the wealth. Kekayaan dia tu, dia offer kepada Abdul Rahman bin Auf. Bukan setakat tu, isteri pun dia akan bagi. Kan? Dia bagi dekat Abdul Rahman bin Auf. Tapi akhlak sebagai orang Islam ni, tolak, tak nak. Tak nak, dia cakap, mana pasar? Tunjukkan dekat aku mana pasar. Aku nak berniaga. Ataupun dia apa nama? Dia tanya ke mana bank? Aku nak buat loan. Aku nak melabur. Bukan cara tu kita nak kaya. Kan? Ada proven orang buka kedai gunting rambut 30 cawangan tanpa loan, ada. Tapi kita dah duduk zaman ni, kita tak boleh keluar daripada tu. Sampaikan kata, oh kalau tak ada pinjaman esok susahlah nak buat rekod kita dengan bank. Tak cantik. Bank tak nak bagi loan. Tak nak bagi loan, sudah. So what? Berniaga. Oh, berniaga susah kalau tak ada modal. Kena pinjam dengan bank. So what? Ada orang yang berniaga tanpa modal apa? Ambil produk orang lain, pergi jual dulu. Makan commission, Polygon, macam kita buat ni. Free. Betul tak? So jangan terlalu stick kepala kita dengan loan. Kita contributing to the inflation setiap kali kita buat loan. Kita nak kena educate orang macam ni. Okay? So, kekayaan yang kita nak cari ni adalah bukan kerana kaya, tapi kecukupan yang kita nak cari. Kan? Kecukupan. Semua orang nak financial freedom. Okay? Financial freedom yang kita cari ni adalah ikut jalan yang Allah redai lah. Bukannya buat loan, buat apa nama, SB loan. Itu yang saya marah sangat tu. Stop buat personal loan, stop buat SB loan. Come on. Alright. Ada lagi tak? So itu big why saya lah. Big why saya dan macam mana saya boleh apa nama? Hasta la vista. Macam mana saya boleh buat tak tahulah komen-komen yang teacher teacher bagi tahu ni, macam mana kita nak handle rejection apa semua tu. Tak payah handle. Jawapan dia tak payah handle. Jawapan dia cakap, terima kasih kerana anda telah mempromotkan saya punya video. Kan. So sebenarnya arwah Abdul Rahman bagi tahu, kalau sebelum kita buat video tu, salah satu nak dapatkan confident tu, kita kena anggap semua orang bodoh. Maaf kasar sikit, tapi itu yang tuan mentor cakap dekat dia dan dia cakap dekat saya. Kena anggap semua orang bodoh. Kalau semua orang pandai, takkanlah orang ada apa nama, tak ada simpanan langsung. Kalau dah cerdik sangat, takkanlah 75% rakyat Malaysia 1000 pun tak ada. Kan? Kalau semua orang pandai, takkanlah orang terlibat dengan loan sampai berlaku perceraian, masalah. Kan? Sampai perempuan kena keluar kerja, letih, mana nak tengok rumah lagi. Tak adil loh. Bagi kaum wanita memang tak adil. Sebab tu big why saya nak pensionkan Cikgu Letih cepat-cepat. Kan? Sebab tu kita kena anggap semua orang bodoh. Kalau orang pandai, orang tak buat loan. Orang tak terjebak dengan perangkap yang dipasang oleh sistem. Okay? So itu big why saya. Okay, jom saya nak baca komen. Kalau ada soalan. Teacher, kalau ada soalan beritahu. Saya Ada soalan ni. Kita buka sesi soal jawab lah. Ada. Teacher baca dengar. Boleh? Daripada Puan Siti Nurnaliza Hana, saya rasa nak jual rumah yang ada sebab maintenance tinggi rumah lama. Kalau jual boleh beli emas. Nak faraid pun senang. Apa pendapat Kapten? Okay. Kita kena tengok rumah kita tu yang lama tu liability ke asset. Kalau kita duk menyewa, ada sewa dan masuk ke poket kita, bayar rumah 900, sewa 1000, masuk 100. Itu aset. Jangan jual. Jangan jual. Kalau rumah yang macam saya tu, cash flow berdarah betul-betul, sampaikan isteri saya nak berhenti kerja pun, dia duk 50-50, disebabkan cakap, takut abah tak mampu bayar nanti, ada rumah kita yang tak terjual lagi tu. Disebabkan bahana beli rumah tu, kan, siapa cakap beli rumah untung? Sebab saya kalkulate balik, rumah yang saya beli 2014 tu, dengan amount yang dah saya bayar, berjual balik, tak dapat untung langsung, rugi.
Rugi tuan-puan. Itu belum kira maintenance, lepas tu gate and guarded punya apa semua tu kan. Fee semua tu, cukai pintu, cukai tanah apa semua. Rugi sangat. So jangan percaya orang cakap beli rumah cepat nanti harga dia naik. Beli rumah boleh jadi rugi yang sangat-sangat teruk macam saya. So kalau kes macam saya, jual. Sampai isteri nak berhenti kerja pun takut sebab takut saya tak boleh tampung banyak sangat rumah nak kena bayar. Sebab kesilapan-kesilapan yang kita buat sebelum kita kenal mentor, sebelum kita belajar 5 checkpoint kewangan tu. So jual. Kan, untuk perbaiki cash flow kita, untuk adakan simpanan kecemasan 3 bulan gaji tu, jimat. Kalau tak boleh jimat, jual. Kalau tak boleh jual, cari kalau jual pun negatif lagi, cari pendapatan kedua. Okay. So jangan risau. Bila-bila masa kita beli emas, target je 1 kilo. Sebab 1 kilo kita tu boleh beli emas, boleh beli rumah mana-mana zaman pun lah. Masih valid untuk beli sebiji rumah. Akan target 1 kilo, 1 keluarga. Okay. Okey, thank you Cap. Untuk soalan kedua daripada Puan Akila. Okay. Nasihat untuk anak gadis tentang kewangan macam mana kalau kita tak bekerja? Okay, nasihat anak gadis tentang kewangan. Kalau Alright. tak bekerja ni kan. Okay, kalau tak bekerja. Okay. Zaman sekarang, okay, lelaki yang berkualiti sangat sikit. Take note lelaki yang berkualiti sangat sedikit. Kita sepatutnya lelaki hebat kahwin dengan mana-mana perempuan pun, perempuan tu akan bahagialah, dia hanya tugas dia tu hanya perbanyakkan pahala dengan ladang pahala dia adalah suami. Tapi benda tu tak berlaku sekarang ni sebab dia pun kena keluar kerja, penat semua kan. So yang kalau anak gadis yang tak bekerja ni, dia kena ada kena ada ilmu kewangan, dan sebab kita tak tahu siapa future husband kita kan. Mungkin future husband kita okey, tapi boleh dicakap 99.9% dapat je future husband tu, dia takkan mampu untuk cover kita. Dia takkan mampu untuk cover kita sebab apa? Sebab saya beritahu tadi lah, harga rumah naik terlampau tinggi, sewa rumah naik kau-kau, harga makanan naik tinggi, yang menyebabkan kadang-kadang sampai kita kena bekerja. Kalau nak cari yang suami yang elok rupa, yang ada pendapatan stabil, yang faham ilmu kewangan ni, susah. Tambah-tambah bujang kan. Susah. So sebelum masuk ke alam pekerjaan, kalau yang tak bekerja ni, kita kena tahu kenapa kita masuk ke alam pekerjaan. Saya pernah cakap benda ni, kita masuk ke alam pekerjaan sebab kita nak keluar one day kan. Kan? Baca buku Misi Bebas Hutang tu, akan fahamkan tentang 5 checkpoint kewangan. 5 checkpoint kewangan. Dan kalau pandai buat business public goal, bonus lah. Bagi orang anak gadis yang tak bekerja, okay, dia kena tahulah macam mana nak urus kewangan. Kalau dah ada suami tu, okey, dapat kontrol suami. Okey, abang, ni kehendak. Ini keperluan kita. Benda-benda yang perlu je kita beli. Sebab sekarang ni, apa yang jadi, isteri dia akan drive suami untuk beli benda-benda yang tak perlu. Abang, kita kena jalan sini lah. Saya dah duduk rumah lama ni. Kita kena, emosi saya dah tak stabil ni. Kena pergi healing kejap. Akibatnya, sebulan sekali healing, jahanam. Kan? So, itu yang terjadi. Bila dia tengok medsos, kawan dia update status IG, makan sedap, pegang tangan dekat pantai macam ni, ambil video, lepas tu masuk dekat, dia tendang pintu hotel, ada angsa 2 macam tu. Mau tak sugul perempuan tu? Dia suka, kita kena buat macam ni juga abang. Abang dia laki dia gaji 1,500. Sebab apa? Dia tak ada ability untuk faham apa tu keperluan, apa tu kehendak. Apa matlamat kewangan, dia tak faham. So dia mencari kegembiraan tu dengan cara apa yang orang buat sekarang ni. Kan? Dia tak cari ikut jalan Islam. Jalan Islam dia dah bagi tahu Islam is the way of life. Dia bagi tahu peranan suami macam ni, peranan isteri macam ni. Kalau kita ikut, nasihat saya lain daripada lain. Okey.
Ada lagi tak soalan? Ada Kalau banyak ni. okey, bagi tahu tak apa. Masa Ah, dah habis teacher, macam mana? tak apa, kita boleh bagi kecemasan 15 minit tambahan. Okey. Kita masuk closing lah. Okey. Ya. 3 BY tadi haji, hutang dan saya sampaikan ilmu kan? Betul tak? Satu lagi tu. Zakat. Yang saya catat. Zakat lah. Zakat tu. Ah, Okey. Ilmu tu ni lah. Okey, sebenarnya kita dah dapat satu rezeki dah. Siapa yang masuk dekat sini semua, dia takkan jual emas semata-mata kerana kerana dia nak buat bisnes. Mesti ada satu point yang emas ni dah ubah hidup dia. Kan? Itu dah jadi satu rezeki tau. Rezeki ilmu. Rezeki ilmu yang saya nak beritahu tu. Rezeki ilmu tu dah sampai dah dekat kita. Sebab kita buat kebaikan sebelum ni. Sebab kita tolong orang. Macam-macam lah benda yang Allah bagi yang membuatkan rezeki tu sampai dekat sini. Sebab setiap apa yang kita buat takkan pernah sia-sia. Sama ada Allah balas dekat dunia ataupun balas dekat akhirat lah. Kan? So, kita dah dapat manfaat ilmu emas tu. Kalau kita tak sebarkan, dia mati dengan kita macam tu je. Habis. Tapi kita jadi dealer public gold ni, kita amplify dia. Kita sebarkan kepada orang ramai untuk ambil manfaat yang Allah cakap bagi ilmu yang bermanfaat tu. So itu satu bonus. Okay. Ilmu yang bermanfaat. Selain daripada tu, Big Y, elakkan orang buat hutang yang menyebabkan inflation. Dia ada simpanan sampai jadi pembayar zakat. Dan dengan duit simpanan dia yang 85 gram jadi pembayar zakat tu, anytime dia boleh pergi haji dengan isteri dia. Okey. Buat benda yang wajib. Alright. Yang seterusnya daripada Puan Lek Chumi, Kapten, maksud kontroversi isu semasa kan ataupun sebaliknya? Okey, kontroversi dia boleh jadi isu semasa. Okey, dia boleh jadi isu-isu terbaru. Contoh macam lombong emas. Kan? Itu saya tiruasi kat Lopa tu. Saya tak tahu pun ada lombong emas tu. Bukan saya baca berita hari-hari. Tak ada masa. Tiba-tiba FYP kat Lopa lalu. Lopa buat video lombong emas. Apa hal ni dengar macam? Dah dengar like lah kan? Dah dengar like. Lepas tu, cakap, yang aku boleh buat ni isu semasa ni. Padahal isu tu dah pasti dah. Dah berminggu dah kan. Lepas tu saya buat. Kat Lopa dapat 30,000. Tapi video saya buat dengan muka pecah. Kat Lopa muka bulat. Kan? Elok je muka terletak kan. Saya muka pecah. 1.1 juta view sekarang ni. Follower naik banyak kan. Itu yang isu semasa tu. Dia tak semestinya kena handsome buat video. Dia tak semestinya kena cantik buat video. Tak. Ada makcik umur berapa puluh tahun, makcik tu maktam dia bagi motivasi wanita, maktam tu. Dia tak cantik pun. Kan? Lepas tu siapa tu? Khairul Amin tak handsome pun. Dia tak perlu handsome, dia tak perlu cantik. Okey, so satu lagi itu isu semasa. Dan lagi satu yang kontroversi ni benda-benda yang mengaitkan apa yang orang semasa buat. Macam ASB loan kan ramai orang buat. Bila ramai orang buat, tiba-tiba dia dengar saya cakap stop buat ASB loan, dia orang trigger lah. Apa ni? Muhammad ni cakap stop buat ASB loan, aku dah buat. Dengar, melalut lah Muhammad ni, borak komen, dapat engagement. Hentam, kutu. Kita, apa yang orang buat, yang salah, kita perbetulkan. So, dia akan jadi kontroversi. Dia akan dapat banyak engagement. Okay, selain daripada itu, isu semasa. Alright. Okay. Alright, seterusnya ada soalan ni daripada Kak Mas, tapi Cikgu Zati dah jawab. Saya bacakan je lah. Kapten buat video terus kat TikTok ke? Cikgu Zati kata Kapten shoot video, lepas tu edit guna CapCut. Alright, seterusnya daripada Kak Mas juga, Kapten dapat idea sumber bacaan daripada mana? Hari tu korek kat Cikgu Zati, dia kata tak tahu. Okay. Sebenarnya hidup ni pilihan lah. Hidup ni pilihan. Sebenarnya Allah bagi kita akal loh. Allah bagi kita akal supaya berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Nanti bila dekat akhirat nanti, kita dah tak boleh deny. Setiap apa yang kita buat ni, kita dah tak boleh deny. Allah tunjuk satu-satu. Kan? Ada orang petikai, kenapa Allah bagi aku jadi manusia? Kan? Sedangkan risk is too high. Silap-silap boleh masuk neraka pula lagi kan. Tapi benda tu dah tulis dalam Al-Quran. Kita dah janji dengan Tuhan dulu.
kita rasa kita bagus. Kita rasa kita bagus. Kita boleh jadi lagi bagus daripada malaikat. Kan Allah tanya kita, siapa yang nak jadi siapa yang nak jadi manusia? Kalau siapa yang jadi manusia, kalau dia pass the test, dia akan lagi mulia daripada malaikat. Dia akan duduk dalam syurga yang penuh dengan kesenangan. Tapi kalau dia fail the test, dia akan duduk dalam neraka yang lagi teruk selama-lamanya. Kita dah janji benda tu dengan Tuhan. Lepas tu Allah Maha Adil. Kan dia tak biarkan kita kontang-kanting. Dia tak biarkan kita kontang-kanting, dia letak otak satu dekat kita untuk kita berfikir. Ada orang datang dekat kita, kau buat benda salah ni, hadis macam ni. Kan kalau orang yang dia ada otak, kan, otak dia function, dia kepala otak dia tak lepu sebab makan banyak nugget sangat kecil ke apa kan. So bila kepala otak dia tak lepu, dia akan cakap, "Oh, betul lah kau cakap. Oh, ada hadis macam ni, hadis sahih." Lepas tu backup pula dengan Quran apa semua. Tak boleh buat loan lah. Tapi ada setengah orang cakap, Mamat ni sembang, merapu, aku nak buat loan juga . Nampak? Dia tak semestinya kita bila kita ada ability macam tu untuk berfikir, kita akan lebih ni Kak Mas. Kan? Sebab benda ni kita akan nampak satu fakta dia tu. Lepas kita selidik tentang ilmu mas, bacalah buku Kak Mas. Mana saya punya buku ni? Oh, bukan dekat sini pula. Ni Dina Dirham, Syekh Imran Hussein. Lepas tu tengoklah tentang mata wang apa semua tu. Kak Mas boleh search sendiri sebenarnya. Dia akan datang satu-satu. Dia akan connect tau. Dia akan connect satu-satu. Oh, macam ni kenapa dia orang suruh kita pakai wang kertas. Oh, macam ni. Kan. Supaya dia orang boleh print duit. Jahat tak? Presiden US, dia putuskan duit dengan emas tau. Temporary. Kau dah putus, okeylah, putus tak apalah. Kan? Sambunglah balik. Dah 53 tahun ni. Takkan tak nak sambung balik? Dah lah tak sambung. Lepas tu kau biar pula bank cetak. Oh, ini rupanya. Kalau orang yang fikir, dia cakap, oh, ini rupanya sebabnya kau nak putuskan hubungan duit dengan bank. Duit dengan emas. Sebab kau nak cetak duit. Dah kau cetak duit, takkan cetak saja. Kau gula-gulakan orang bagi loan. Okay, ambil Honda City, ambil rumah. Oh, cikgu kena ambil CMT. Kan? Cikgu tak boleh duduk rumah flat. Nanti dia gula-gulakan kita. Manusia, bila kena gula, dia melebihi nafsu akan melebihi akal kita. Nampak tak Mas? So fikir yang mana baik, yang mana buruk. So itu akan menjadi satu motivasi kepada kita lah nak sebarkan ilmu. So pembacaan kena macam tu sama. Jangan baca buku-buku yang biasa. Okey? Kak Mas boleh cari buku tu lah. Alright. Lagi? Okey, thank you Cap. Setakat ni itu saja soalan yang ada. Okey, kita pun dah kesetukan masa. Alhamdulillah. Sangat-sangat kena tampar semua malam ni dengan Cap kan. Okey, kita yakin berarti seorang kena tampar, semua kena tampar . Terima kasih banyak Cap atas ilmu yang sangat mahal ni. Macam kita jadi Cap punya follower jugalah dekat TikTok kan. Apa kata? Allahu Akbar. Peminat tu panggil apa Cap? Oi. Apa fan? Raving fans, raving fans. Saya takut lah. Okay. Alhamdulillah. So, teacher harap you all semua ni lah, tuan-puan semua dah dapat kena penampar. Jadi, Terminator mode pun dah on lah. Okay. Sebelum kita berakhir untuk sesi Tuesday Sharing malam ni, tak sah kalau kita tak dengar kita punya butiran hikmah daripada leader kita, 4-star Jade FMD, Tuan Syarul Jamil. So, tanpa melengah masa, teacher persilakan Tuan SD. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Thank you teacher, thank you Captain Raitu. Luangkan masa kongsikan kepada rakan-rakan KES. Okay, walaupun malam ni sesi tak wajib pun hadir kelas tambahan, tapi tuan-tuan puan take it seriously, hadir untuk tambah ilmu, belajar sendiri daripada achievers, daripada tim kita. Alhamdulillah. Alright. Okay tuan-tuan puan, saya pun banyak belajar kat sini, penuh nota tertulis kat sini, daripada apa yang Cap bagi tahu pada malam ni. Alright. Sebab apa tuan-tuan, benda ni
apa knowledge ni tuan-tuan dan puan. Apa yang kita dah belajar satu teori sebenarnya. Ilmu ni dia memang semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tak tahu. It's normal. Okay, kita dah rasa kita dah baca satu buku dah habis ni pasal emas ni. Malam ni Kat buka satu persepsi apa? Satu angle lain yang banyak lagi aku nak kena belajar ni. Itu normal. Alright. So alhamdulillah kita pun belajar sama-sama malam ni. Sebab tu kita kena pegang dengan learn, unlearn and relearn. Okay. So kalau tuan-tuan puan faham benda ni, memang kita akan grow, kita akan jadi bukan sekadar bisnes diri kita pun akan jadi lebih baik. Orang kenal bisnes ni nanti mungkin akan orang yang pertama akan detect husband akan cakap isteri aku dah jadi lain dah sekarang. Okay, bukan tentang poket kita je, diri kita pun akan transform. Pasangan kita akan mula detect. Kita dah berkahwin dengan pasangan kita 10 tahun, tiba-tiba kenal public goal, kenal circle macam ni, kita amalkan konsep learn, unlearn and relearn ni, tengok kita sendiri akan berubah. Okay. Saya sangat berterima kasih kepada Cap pada malam ni, konten yang sangat-sangat bagus. Dan saya juga nak kongsikan satulah kepada tim. Sebab malam ni Cap banyak kongsikan tentang niat supaya kita semua nak buat konten tu memang kita ada satu direction yang betul. Sama juga saya pun ada satu niat yang memang saya pasang lama dah sebenarnya ni, which is satu niat di mana untuk mengubah kehidupan orang. Benda ni dah beberapa kali terjadi sebenarnya. Hari ni Allah nak tunjukkan lagi satu bukti hidup. Okey. Contohnya rakan karib saya sendiri dalam J100, Tuan Azlan. Tuan Azlan. Pagi pergi kerja pukul 6 pagi. Sampai office ni real tuan-tuan, real. Alright? Pergi kerja pagi tak tahu apa. Sampai nak masuk tak boleh. Dapat surat kena BSS. Selepas 13 tahun bekerja. Alright? So sebagai tuan-tuan puan, especially lelaki ketua keluarga, adakah kita dah menyediakan yang terbaik buat pasangan kita? Tuan Azlan mungkin dia dah buat preparation, sebab tu kita bersedia, kita kena buat preparation sebelum something akan berlaku kepada kita. Kita buat bisnes ni, buat betul-betul, bukan kadang-kadang tu sebab pun tak tahu lagi. Sebab tu kita buat dulu betul-betul, sebab the moment sebab tu datang nanti kita dah bersedia. Alright. So nak dijadikan cerita, hari ni Tuan Azlan pergi kerja, dapat surat, company dia share dekat saya tadi, 300 orang kena BSS. Dia mungkin happy lah sebab dia dapat preparation before. Kan? Sebab tu mentor always bercakap, prepare for the worst, prepare for the worst. Alright. So, tapi rakan-rakan yang lain, mungkin yes lah dapat BSS, dapat 10 bulan gaji bergantung dengan servis masing-masing lah. Tapi banyak mana sangat benda tu. Alright. Untuk dengan ada komitmen lagi, apa semua lagi. So, memang deep dalam hati saya ni, sebab tu saya nak all out, nak bantu 100 keluarga untuk capai FMD dalam tim KS ni. Sebab bila mana tuan-tuan capai FMD, at least tak kaya pun tak miskin. FMD mesti dia akan memang income dia 4 to 5 figures. FMD biasa-biasa, okay, dia yang biasa-biasa memang pun 4 figures juga. Yang outstanding dia boleh pergi 5 figures. Alright. So sebab saya dah menikmati income 5 figures tu pada usia saya 26 tahun. So saya rasa sangat-sangat selfish kalau saya tak sampaikan apa yang saya dah alami dengan bisnes public goal ni untuk kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Sebab saya tahu deep inside your feeling tu, kalau lah aku boleh buat bisnes betul-betul, aku dah tak payah pergi kerja dah. Aku boleh duduk rumah, boleh bantu husband, boleh banyak benda lagi boleh settle. Ada sebahagian yang datang memang itu feeling dia. Buat bisnes public goal ni, niat dia betul-betul nak ubah hidup dia. So bagi saya, my job is far from settle. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya tak pernah nak ada down pun. Always my energy tu kena keep on higher. Sebab saya tak boleh, sebab saya tengah pimpin satu kapal yang sangat-sangat besar ni. Okay. So itu antara one of the niat yang saya letak every day untuk saya bantu tim saya.
InsyaAllah kita buat yang terbaik. Kita dah ada the right platform, the right business, the right team, the right mentor. Okay. Sama ada tuan-tuan puan nak buat ataupun tak nak saja. Saya tak boleh paksa. Tapi kalau tuan-tuan puan nak, then we are here to help. Okay. Itu saja dulu daripada saya, teacher. Terima kasih banyak. Terima kasih, Captain, for your time. And thanks all. Thank you, teacher. Saya pulangkan kembali kepada teacher. Okay, terima kasih Tuan Esti atas closing wrap up yang memang tersentak juga lah saya dengar sebab betul-betul a real story. Dan Tuan Puan yang masih ada kat sini, okay, 62, tadi 68 maksimum saya tengok. Okay, so Tuan Puan kena yakin lah. Bila keyakinan Tuan Puan sendiri sangat strong dengan apa yang Tuan Puan buat sekarang, kita bina bisnes ni sewaktu kita tak perlukan bisnes. Tuan Azan sini dah dia punya history dia, dah jadi history lah, jadi VSS hari ni. Teacher sendiri pun ada my own story juga. Bila I buat bisnes, waktu I perlukan bisnes tu, bisnes sudah strong. Okay. Dan teacher pasti Tuan Puan kat depan ni pun memang ada juga nanti. Kita tak tahu bila, bagaimana, di mana, dengan siapa yang kita akan hadap benda-benda tu semua. Tapi always prepare for the worst. Alright? Okay. So mungkin itu pun akan jadi salah satu big why kenapa Tuan Puan akan terus on the Terminator mode juga. Alright? Okay. So tanpa teacher minta maaf lah, malam ni kita dah terlebih masa sikit. Kita habis lambat sikit, tak apa. Tapi sangat-sangat powerful sharing lah for tonight. Terima kasih banyak kepada speaker kita, terima kasih kepada leader kita dan terima kasih tahniah kepada semua yang hadir lah. Sebelum kita